Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisyan min nuhi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا مما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم ويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته به سبحانه وتعالى. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapatlah sama-sama kita meneruskan sesi terakhir. Sesi insya-Allah kita akan mengkhatamkan fiqh puasa bersiri menggunakan kitab At-Taqrirat As-Sadidah, suatu kitab yang asalnya dalam bahasa Arab yang saya ambil terjemahan dia dan kita kongsikan faedah yang kita peroleh, yang kita dapat, yang kita sama-sama baca sepanjang 4 siri yang 3 siri yang lepas, yang insya-Allah pada malam ini merupakan malam pengkhataman kepada kitab kita insya-Allah. Jadi kita teruskan pembacaan kita untuk kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa barakatuhu fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sentuh dahulu berkenaan dengan kita patah balik kepada kafaratul uzma. Kepada kafaratul uzma, kafarah besar untuk pelaku ataupun untuk suami isteri yang berhubungan, yang melakukan jima' ketika bulan puasa. Maka jika dilakukan dengan sengaja, boleh tengok nombor 5 tu. Jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya serta dilakukan atas kemauan sendiri, maka hukum puasanya batal. Satu, batal puasa. Ini kalau berlaku secara secara sengaja. Boleh jadi juga berlaku hubungan suami isteri itu dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa tak terkena kafaratul uzma ni. Tak kena kafarah besar ni, tak kena. Tapi berlaku kalau dia lakukan dengan sengaja dan dia tahu bahawa dia buat jima' tu boleh menyebabkan terbatal puasa, dapat pula kafaratul uzma, maka akan berlakulah hukum ini. Maka siapa yang melakukan jima', suami isteri melakukan jima' pada bulan puasa Ramadan, di siang Ramadan, yang pertama batal puasa dia. Yang kedua, apa yang dia kena buat? Uh, dia kena bayar kafaratul uzma, kafarah besar. Kafarah bukan kafarah besar, ya kafarah terbesar. Apa yang perlu dibuat? Yang pertama, ni 5. Kalau kita tengok sini, jika seorang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan dengan jima' yang diharamkan, maka ia akan menanggung 5 sanksi, 5 hukuman lah. 5 hukuman atas perbuatan. Yang pertama, dia dapat dosa. Dosa besar lah. Yang kedua, wajib menahan diri. Wajib dia imsak. Nah, orang macam ni, wajib imsak daripada perkara membatalkan puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, wajib ta'zir. Hukuman daripada hakim ataupun pemerintah jika tak bertaubat. Yang keempat, wajib qada puasa dia. Yang kelima, bayar kafaratul uzma. Salah satu daripada 3 perkara secara berurutan. Sehingga tak boleh, jika tak mampu, sehingga tak boleh melakukan tingkatan kedua kecuali sudah tidak mampu melakukan tingkatan sebelumnya. Maksudnya, first kali yang kena buat adalah dia kena merdekakan hamba. Kalau tak ada hamba, barulah dia turun bawah puasa 2 bulan berturut-turut dengan maksud 60 hari berturut-turut. Tak boleh contoh hari ke-59, contohnya, masuk hari ke-60, dia buat perkara yang batalkan puasa contoh. Kena repeat balik daripada awal. Daripada hari pertama, day 1 sampailah day 60, hari ke-60. Begitu. Kalau tak mampu juga, yang terakhir beri makan kepada 60 orang miskin. Setiap satu orang dapatkan 1 mud. Jadi saya tengok-tengok balik. 1 mud ni bersama dengan 650 gram makanan asasi tempatan tempat tu. Contoh kalau kita beras, kalau ikutkan
Mazhab Syafi'i yang betul-betul, kita kena keluarkan 650 gram beras dan beri makan kepada, itu untuk satu orang. Satu mud ni 60 mud. 60 mud kalau 650 darab dengan 60 berapa? Itulah jumlah yang perlu bahagikan, yang perlu diagih-agihkan kepada 60 orang fakir miskin. Okey. Kalau dalam konteks praktikal pembayaran kafaratul uzma di Malaysia, paket kita menggunakan menggunakan duit sebagai menggantikan beras. Sebab apa, kita taklid mazhab lain pada bab ini, kita taklid pada mazhab lain. Satu mud tu bersamaan dengan RM4, bermaksud dia kena darab 60, jadinya RM240 yang perlu dibayar kepada 60 orang fakir miskin. Jadi kafarah ini wajib pada laki-laki, tak wajib pada perempuan. Jumlah kafarah akan bertambah sesuai dengan berapa hari yang dibatalkan. Ini cerita satu hari ya. Satu hari 60 mud. Kalau 22 hari kira sinilah dah 120 mud. Masa hari kedua pun dia buat benda sama. Contohnya wali'adzubillah, dia buat benda yang sama. Dah berapa dah tu? Kan 240 tambah 240 lagi dan berikutnya. Okey. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penyusun Safatul Zubat, kitab Zubat ni kitab yang membahaskan fiqh. Ada 100 matan syair, 100 lebih matan syair berkaitan dengan ilmu akidah sikit bahagian depan, kemudian banyaknya berkaitan dengan fiqh, kemudian ada tasawuf sikit kat ujung. Jadi kitab ni menjadi, ataupun buku ataupun matan ni menjadi betapa budak-budak ataupun pelajar pondok madrasah, di hujung pengajian mereka ada yang diwajibkan untuk baca, untuk menghafal dan sebagainya sampailah hujung. 1000 matan ataupun 1000 bait syair yang perlu dihafal oleh mereka. Ni antara matan bait syair yang perlu dihafal adalah Sufatul Zubat. Wajib bayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan jika melakukan jima' yang diharamkan. Seperti kafarahnya orang zihar, tak wajib bagi perempuan. Jumlah kafarah akan bertambah disesuaikan dengan hari yang dibatalkan. Ini dia ulang balik berdasarkan kenyataan yang kita dah baca. Okay. Jadi di hujung pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah saya akan buka soalan sikitlah. Kalau ada tuan-puan nak tanya soalan, boleh bersedia daripada sekarang tulis dan sebagainya supaya ingatlah nanti apa yang nak ditanya. Okey. Yang keenam, kita tengok perkara yang membatalkan puasa. Masih lagi pada bab perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang keenam, masuknya benda, sesuatu, ain ke dalam tubuh al-jauf melalui jalan atau rongga yang terbuka di badan. Dalam bahasa Arab dia dukhulul ain ilal jauf al-munfaz. Masuknya sesuatu ain. Ain ni dekat sini boleh kata pepejal dan cecair. Kalau pepejal masuk, cecair masuk dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka mana tuan-puan? Rongga terbuka kalau di mulut kita ni, kan, di bahagian kerongkong, pertengahan kerongkong. Wasatul halqi di makhraj huruf ha. Siapa yang pernah belajar ilmu berkaitan dengan makhraj huruf, dia akan tahu bahawa makhraj huruf ha ni berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi contohnya kalaulah makanan tu melepasi makhraj huruf ha, maka boleh menyebabkan batal puasa dia. Okey. Tak kisahlah sama ada pepejal ataupun cecair. Kemudian apa lagi? Hidung. Mana satu batasan yang menyebabkan seseorang tu kalau korek hidung dia batal puasa? Kalau sekadar korek di sini tuan-puan, macam saya buat ni, sekadar korek macam ni, dia tak batalkan puasa. Dia tak batalkan puasa. Tapi kalau kita contohnya memasukkan sesuatu, tak kisahlah apa, sampailah ke muntahal khayshum. Muntahal khayshum ni mana? Dia melepasi batasan apa? Kalau kita tengok tulang manusia ni, rangka tulang manusia ni, di bahagian muka, di bahagian lubang hidung atas ni, paling hujung ni, kalau lepas daripada tu, barulah batal puasa. Itulah dikatakan rongga yang terbuka di situ, bukannya dalam hidung yang ni. Kalau korek sikit-sikit macam ni tak ada masalah. Dan kemudian apa lagi? Kemudian di bahagian bawah lah, di bahagian bawah, lepas itu bahagian dubur kita, kan? Masa kita, bagi contoh, kita buang air besar. Bila buang air besar tu tak habis. Dia separuh, dia potong separuh. Kemudian dia mungkin apa? Istilah dia tersedut balik ke dalam. Kalau tersedut balik ke dalam tu, masa bulan puasa boleh batal puasa. Sebab apa? Benda yang dah keluar disedut masuk ke dalam, masuk dalam rongga yang terbuka, boleh batal puasa. Itu kalau bahagian bawah. Kemudian apa lagi?
hidung, telinga. Telinga kalau sekadar begini-begini tak ada masalah, tuan-puan. Kalau begini tak ada masalah. Tapi kalau masuk ke kaku tempat sampai kita rasa dia punya sampai ke rendang telinga tu, boleh batal puasa. Tu batasan dia. Kalau sekadar masuk dengan tangan, tak batalkan puasa. Mata, mata bukan rongga terbuka. Mata bukan rongga terbuka. Contohnya kalau kita letak air mor, kan? Letak air mor, kemudian kita rasa air mor tu mengalir kat tekak, telan, tak batal puasa. Sebab apa? Sebab air mor tu masuk melalui rongga yang bukan terbuka. Okey, apa lagi? Ada permasalahan banyaklah berkaitan dengan masuknya sesuatu ke dalam jauf ni. Ke dalam rongga ni. Antaranya berkaitan dengan inhaler. Inhaler. Inhaler ni para ulama dia menggantungkan hukum ni. Apa maksud menggantungkan hukum ni? Maksudnya kalaulah didapati dibuat kajian dalam inhaler tu ada ubat. Maksudnya masa kita guna inhaler tu ada percikan ubat juga yang masuk dalam kita punya kerongkong, maka itu boleh membatalkan puasa. Tapi kalau sekadar angin tak batal puasa. Itu bergantung kepada orang yang buat kajian lah pasal inhaler ni. Kan? Kalau betul memang ada ubat spray tu, soalan macam spray lah kita boleh katakan dalam mulut, dalam kita punya kerongkong ni ada percikan ubat boleh batal puasa. Kalau sekadar semata-mata angin tidak membatalkan puasa. Jadi Ustaz nampak macam patutnya darurat lah kan. Maksudnya orang yang ada asma kan terpaksa pakai inhaler dan sebagainya. Jadi patutnya tak batal puasa lah, sebab saya pun pernah dapat jawapan, pernah dapat soalan begini daripada orang yang asma kan. Dan dia kata dia dengar juga tak batal puasa. Tak batal puasa kalau pakai inhaler ketika bulan puasa, dan dianggap darurat pula. Sebab apa? Sebab dia sakit dan sebagainya. Dia begini, kalaulah dia boleh bertahan, maksudnya kalaulah dia tu memang sentiasa dia sentiasa memerlukan kepada inhaler tu, maksudnya dalam sejam sekali dia kena pakai. Okey, dia pakai. Sebab apa? Sebab nyawa tu lebih penting kan. Dalam kita punya maqasid syariah pun kita kena mengutamakan nyawa terlebih dahulu. Boleh pakai inhaler, batal puasa, tapi syariat okey. Syariat meraihkan dari sudut dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Okay, dia kena batal puasa, dia kena qada, tapi adakah dia berdosa buat benda tu? Tak berdosa. Jadi syariat meraihkan sudut dia tak berdosa. Begitulah hal dia. Jadi nanti lepas habis Ramadan, dia qada sajalah. Ada hari yang dia tak boleh, ataupun hari-hari yang apa ialah selepas Ramadan. Dia boleh qada semula. Tapi kalau kes memang dia jenis memang bergantung pada tu yang memang tak ada harapan sembuh, ini cerita lain pula kan. Dia ada tafsil, ada perincian lagi. Kalau memang jenis yang tak ada harapan sembuh, dia termasuklah golongan apa yang apa nantinya kita baca kan. Dia termasuk golongan yang perlu bayar fidyah saja, tak perlu qada. Itu nanti. Itu kat bawah-bawah nanti kita masuk bab tu. Okey. Okey, kita baru masuk ain ni, maksudnya kita masukkan, kalau kita masukkan sesuatu benda, cecair atau pepejal dalam kita punya bahagian rongga yang terbuka, tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Okay, kita baca lagi. Dari kata ain mengecualikan angin. Kalau kita sedut angin, batal puasa tak? Jawapannya tak batal puasa. Maka tak batal puasa jika angin masuk ke dalam tubuh. Begitu pula sekadar rasa atau bau tanpa bendanya. Maksudnya kita masa sebelum subuh sahur kan, kita minum air orange contohnya, jus orange. Bila minum jus orange tu kita dah minum, dah kumur-kumur tapi masih ada rasa kan. Kita kumur habis dah tapi masih ada rasa. Rasa tu kalau telan tak batal puasa. Sebab dia termasuk dalam rasa. Dia dengan syarat tak adalah kata apa istilah dia apa tu? Sisa-sisa orange tu. Kalau minum Tropicana tu kan ada kadang-kadang ada jenis sisa orang tu, itu tak boleh lah kalau telan. Tapi memang dah ni Ustaz, dah komo-komo dah apa semua memang tak ada, tapi rasa ada lagi. Kalau telan rasa tu tak ada masalah. Tak ada masalah, tak membatalkan puasa. Sama juga bau, kan? Bau kalau telan bau, bau apa? Contohnya bau bukhor kan, bau wangian, wangian yang berasap tu kan. Wangian berasap untuk mewangikan rumah dan sebagainya. Kalau kita tertelan bau tu pun tak ada masalah, sebab tu kategori kategori angin ataupun kategori bukan cecair dan bukan pepecahan. Kita boleh kata macam itulah. Okey, pergi.
Tuan-puan pun boleh mencelah lah kalau tanya soalan sekarang ni, kalau terfikir terus boleh tanya terus. Sekarang saya pun tak ada masalah. Saya boleh jawab. Tak perlu tunggu juga di hujung temuan nanti, hujung kuliah ni. Maka tak batal puasa, okey, lagi. Maka tidak batal puasa seseorang tersebut masuk ke dalam tubuh. Okey, habis. Dari kata jalan rongga yang terbuka, mengecualikan benda yang masuk ke dalam badan melalui rongga yang tidak terbuka. Semisalnya minyak dan sejenisnya yang masuk melalui pori-pori. Pori-pori ni, inilah liang roma kita. Contohnya minyak kan. Minyak yang minyak kat muka lah. Orang berminyak muka ni masuk, contohnya masuk ke dalam liang-liang roma. Tak batalkan puasa. Okey. Dan mazhab Syafi'i, seluruh rongga terbuka itu, seluruh rongga itu terbuka kecuali mata. Mata saya tertutup. Dan menurut Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali ada pendapat lain. Selain mata, telinga juga tak termasuk mazhab, tak termasuk manafis, tak termasuk rongga. Manafis ni boleh kata rongga lah. Tak termasuk rongga yang terbuka. Dia kata telinga ni bukan rongga terbuka. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, mu'tamad, pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, telinga pun termasuk rongga yang terbuka. Jadi kalau contoh pakai cotton bud, cucuk sampai dalam, sampai dapat, sampai rasalah basah-basah dia tu, boleh menyebabkan batal puasa. Yang dimaksudkan dengan dalam bahagian tubuh al-jauf adalah bahagian tubuh yang memproses makanan dan obat, iaitu perut, atau memproses obat saja, iaitu otak. Permasalahan tentang benda yang masuk ke dalam tubuh. Hukum jarum suntik. Okey, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau orang ambil suntikan kan tidak batalkan puasa. Itu yang muktamad lah. Kalau contoh orang ambil darah pun tak membatalkan puasa. Mazhab Syafi'i. Jadi dibolehkan menggunakan jarum suntik ketika darurat. Namun ulama berbeza pendapat mengenai apakah jarum suntik bisa boleh membatalkan puasa ataupun tidak. Tapi masih lagi ada perselisihan pendapat dan kalangan ulama lah. Ada kata, yang pertama ada kata, satu pendapat kata jarum suntik boleh batalkan puasa. Sebab jarum tu masuk dalam tubuh katanya. Satu. Yang kedua, satu pendapat kata jarum suntik tak batalkan puasa secara mutlak kerana masuknya ke dalam tubuh bukan melalui rongga terbuka. Ini yang kita pegang juga dalam mazhab Syafi'i. So, kalau kita ambil suntikan, biasanya suntikan tu tengok kat mana juga kan. Kalau suntikan tu contoh bahagian tubuh, suntikan tu bahagian kat telinga, hidung masuk. Itu bolehlah membatalkan puasa. Ini cerita dia memang dekat bahagian kulit kita kan. Bahagian kita punya, ha? Kita punya kulit lah. Liang, roma, tangan dan sebagainya. Itu semua tak termasuk dalam rongga yang terbuka. Okey. Hmm. Satu pendapat memerinci, ini pendapat yang asah. Ini pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i. Jika yang dimasukkan adalah sesuatu yang menguatkan badan, maka batal puasa. Pendapat asah ni pendapat yang dikeluarkan oleh anak murid Imam Syafi'i lah. Anak murid Imam Syafi'i ini, sesama mereka ada, contohnya ada perselisihan pendapat, masing-masing bawakan hujah, tapi ada pendapat yang kuat. Siapa yang tentukan ni? Taman siapa? Kalau kita belajar balik sejarah mazhab Syafi'i, ada seorang ulama ni yang menyusun semula pendapat-pendapat yang berselerak dalam mazhab Syafi'i. Dia ni susun, dia tapis, dia buat istilah. Apa nama ulama ni? Nama ulama ni adalah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni yang bertanggungjawab untuk membuat satu istilah supaya kita semua yang ke belakang ni boleh tahu mana pendapat yang kuat. Jadi untuk pendapat yang kuat di sini dia kata jika yang dimasukkan dalam badan tu adalah sesuatu yang menguatkan badan maka batal puasa. Ini pendapat asah. Jika tidak menguatkan maka dilihat. Jika melalui urat-urat maka batalkan puasa. Kalau melalui otot maka tak batalkan puasa. Ini lebih terperinci lagi lah kalau kita ikutkan. Ini lebih terperinci lagi hukum dia. Okey. Habis. Nombor dua. Terdapat perincian mengenai hukum menelan dahak-dahak ni kahak kan. Dahak. Ataupun istilah dia balgham. Istilah dia balgham. Okey. Jika kahak sudah berada di atas badan bahagian luar, maka hukumnya menelan bisa boleh membatalkan puasa. Maksudnya kahak kan orang yang batuk dan sebagainya dia buang lah, kena buang kan. Masa bulan puasa, bulan Ramadan siang kena buang. Tapi contohnya kalau dia dah berada dekat mulut, dalam mulut, kalau telan kahak tersebut boleh batal puasa. Boleh batal puasa. Okey. Itu cerita kahak. Nanti saya cerita air liur pula. Kan? Jika kahak berada di bahagian dalam badan, maka hukum menelannya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kahak ada dekat
Ni makhraj ha ni, tengah-tengah ni. Ha, tengah-tengah dalam kerongkong. Kalau telan tak batal puasa. Tapi kalau dia dah ada dekat mulut, boleh batal puasa. Jadi, batas bahagian luar adalah makhraj huruf kha. Ha, kalau lah kita punya kahak tu dah kat huruf kha, kha ni kat atas ni lah, atas lagi. Atas lagi. Nah, bagi kerongkong atas. Maksudnya boleh dikeluarkan benda tu. Kemudian dia boleh dikeluarkan tapi kita telan juga. Dekat bahagian atas ni hujung kita punya anak tekak lah senang cerita. Anak tekak tu. Bahagian tu. Tu masih lagi kategori yang boleh dikeluarkan lagi. Kalau telan boleh batal puasa. Sedangkan batas bahagian dalam adalah makhraj huruf ha. Sedangkan makhraj ha masih lagi dipersisihkan. Jadi menurut Imam Nawawi makhraj huruf ha termasuk bahagian luar sehingga puasa menjadi batal jika menelan kahak yang sudah berada di makhraj huruf ha. Huruf ya, saya tengoklah. Huruf pula dia punya ni. Apa tu? Lisan. Tengok yang betul yang tu. Hmm. Puasa menjadi batal. Hingga puasa menjadi batal jika menelan kahak yang sudah berada di batas ini. Ya, tak adalah okey lah tu. Kahak yang berada di batas ini. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, makhraj juhal termasuk bahagian dalam sehingga tidak boleh membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa menelan kahak yang berada di batas ini. Ya, jadi kita ikutlah pendapat Imam Nawawi. Kan? Makhraj juhal termasuk bahagian luar sehingga puasa menjadi batal jika menelan kahak di kemenangan Gahak yang sudah berada di batas ini. Ikut pendapat Imam Nawawi, kalau dia sampai makhraj ha dan ke atas, kalau telan juga boleh membatalkan puasa. Kalau ha ke bawah, dah. Itu dah kata apa, kalau telan pun tak batal. Kalau ha ke atas, sampai ke kha, boleh membatalkan puasa. Okey. Okey lagi. Hukum menelan ludah. Ni air ludah, air liur. Air liur. Ludah ataupun air liur lah. Apa hukum menelan ludah ketika bulan puasa? Kalau telan ludah, telan air liur semata-mata air liur tak batal puasa. Semata-mata air liur. Tapi air liur yang bercampur contohnya dengan sisa makanan waktu sahur tadi kan, tak gosok gigi contohnya, dah masuk subuh kemudian telan, boleh batal puasa. Walaupun contohnya sebutir nasi kecil je, boleh batal puasa. Sebab tu eloknya kita siwak ataupun gosok gigi tu sebelum subuh, untuk pastikan ha, kita punya ruang rongga dalam mulut ni bersih daripada sisa makanan, supaya tak telan lah bersama dengan air liur. Jadi menelan ludah tidak membatalkan puasa kerana dianggap sulit untuk menghindari, tapi dengan 3 syarat. Dia ada bagi syarat juga, bukan semata-mata macam tu je tak batal puasa. Harus ludah yang murni, tak bercampur dengan benda lain macam saya cakap tadi. Jika telan ludah yang sudah bercampur dengan tinta atau yang lainnya maka hukumnya puasa batal. Harus dalam keadaan suci, tak terkena najis. Ini masalah najis ni, masalah orang yang masa bulan puasa Ramadan ni dia dibalakan, diuji dengan apa, gusi berdarah. Jadi gusi berdarah, jadi sentiasalah mulut dia ni sebenarnya bernajis, kan? Darah tu bercampur dengan air liur. Bila darah bercampur dengan air liur, telan, kalau ikutkan batal puasa. Kalau ikutkan batal puasa. Tapi ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, saya baca juga dalam Fathul Mu'in mengatakan, itu termasuk dalam darurat. Kalau dah buang-buang dah tapi masih ada, nak buat macam mana kan? Dah tertelan, tak batal puasa. Kita ludah-ludah. Jadi masyakkah, jadi susah. Kat kita asyik nak ludah je kan, sebab apa, ada apa? Ada air liur bercampur dengan darah. Jadi ada masyakkah kat situ, ada masalah, ada kesusahan kat situ. Jadi syariat meraihkan dari sudut ni tak batal puasa dia. Tak batal puasa dia, boleh teruskan puasa. Ah, Harus berada pada sumbernya iaitu lidah dan seluruh bahagian mulut. Sehingga jika menelan ludah yang sudah berada di bahagian merahnya bibir, maka hukumnya batal puasa. Hmm. Jadi kalau air liur tu semata-mata, contoh air liur murni, air liur yang tak bercampur dengan sisa makanan, semata-mata dalam mulut. Contoh kita kumpulkan, kita biar. Kan lama-lama kita kumpul-kumpul, kan kita telan. Itu tak batal puasa. Tapi kalau kita kumpul, kita keluarkan sampai kat bibir, kan? Lepas tu kita telan, batal puasa.
Pasal keluar tu memang keluar sampai bibir. Macam budak-budak main kan. Main air liur apa semua tu. Dah kat keluar, kalau dia telan, batal puasa dia. Itu dia punya perincian dia. Okey. Jika menelan ludah yang sudah berada di bahagian merahnya bibir, maka hukumnya puasa batal. Habis. Okay. Terdapat perincian mengenai hukum air yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa. Ini kes kalau mandi. Mandi. Macam mana kalau air masuk? Jika air mandi yang dilakukan adalah mandi yang dianjurkan syariat, baik mandi wajib seperti mandi janabah atau mandi sunnah seperti mandi Jumaat, maka air yang masuk tanpa sengaja tak batal puasa. Kan kita mandi-mandi, niat mandi janabah masa contohnya dah masuk subuh. Tiba air tu tiba masuk ke telinga kan boleh jadi kan. Tiba air tu masuk ke dalam mulut. Tak sengaja. Ni cerita tak sengaja. Maka tak batal puasa. Ke mandi dengan cara menuangkan air ke badan. Maksudnya kita pakai gayung tuang air. Ataupun dengan cara selam. Okey, tuang badan dulu. Tuang air ke badan tak ada masalah. Tapi kalau kita menyelam, kan, kita pergi kat air, kemudian air masuk ke dalam rongga, boleh menyebabkan batal puasa. Sebab tu tak disarankan lah masa bulan puasa, mandi swimming pool contoh, mandi sungai. Sebab apa? Boleh jadi, ha, air tu masuk ke dalam rongga, boleh batal puasa. Ha. Jika mandi yang mubah sahaja, tidak sunnah dan tidak wajib, maka air yang masuk ke dalam badan boleh membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa. Kalau mandi yang mubah, mandi sunat, bukan mandi sunat, mandi harus, mandi biasa. Mandi menyegarkan badan, mandi paginya tu kan, nak segarkan badan dan sebagainya. Kalau masuk juga air tu ke dalam rongga, boleh jadi batal puasa, walaupun tanpa sengaja. Baik dengan cara menuangkan air ataupun menyelam. Ini tak ada kompromi dah. Sebab tu kena jaga-jaga juga. Takut-takut kalau kita mandi dengan mandi yang biasa ni, boleh menyebabkan batal puasa. Tapi kalau mandi dengan mandian yang dianjurkan syarak, contoh mandi janabah, mandi sunat Jumaat sebagai contoh kan. Kalau masuk itu tak sengaja tak batal puasa. Okey. Kalau menyelam tu umpama kita menyengajakan diri kita menceburkan air sediri ke dalam air. Jadi kes macam ni boleh menyebabkan batal puasa. Terdapat perincian nombor 5. Terdapat perincian mengenai air yang masuk ke dalam badan tanpa sengaja saat berkumur dan memasukkan air. Masukkan air apa ni? Ke hidung. Hidung. Ke hidung. Okay. Jika berkumur itu disunahkan saat mandi wajib. Mandi besar ni mandi wajib lah. Dan wuduk maka dilihat. Jika tidak terlalu keras saat berkumur, maka air yang terlanjur masuk tanpa sengaja tak membatalkan puasa. Maksudnya nak katanya, masa bulan puasa ni kena bersederhana dalam perkara-perkara yang melibatkan rongga ni. Kan? Sekarang kan masuk kumur-kumur-kumur, masuk dalam amount tertentu, keluar sikit je. Kesudahannya dia telan air tu kan. Dia telan air tu boleh menyebabkan batal puasa. Jadi jangan terlalu keras, maksudnya bersederhana dalam berkumur. Jika terlalu keras hingga air ada yang masuk tanpa sengaja. Terlalu keras tu macam mana keadaan dia mungkin dia kan ada yang macam tu juga kan. Yang betul-betul nak pastikan apa keseluruhan mulut dia tu dapat singgah air kot. Kan? Buat macam tu boleh jadi termasuk dalam perbuatan hukum-hukum yang sifat dia keras. Boleh menyebabkan batal puasa. Maka hukum puasanya batal kerana terlalu keras saat berkumur. Hukumnya adalah makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Kata keras sampai masuk air batal puasa. Kan? Sebab apa? Perbuatan dia tu dah sengaja. Yang terlalu keras dah sengaja dah. Walaupun masa dia buat tu tak sengaja pun masuk. Tapi perbuatan dia berkumur dengan keras tu menyebabkan batal puasa. Jadi hukumnya adalah makruh bagi orang yang sedang berpuasa kalau berkumur dengan keras. Okay. Jika berkumur itu tak disunahkan semisal kumur yang keempat atau berkumur selain wuduk saat wuduk dan mandi wajib, maka air yang masuk tanpa sengaja boleh batalkan puasa meskipun tak terlalu keras berkumurnya. Jadi kumur tak disunahkan, contohnya kumur yang keempat kali keempat. Buat juga tertelan batal puasa walaupun sengaja ataupun tak. Ataupun mandi apa dia kata tadi? Ataupun ketika atau berkumur selain saat wuduk. Waktu biasa bukan wuduk ni tiba-tiba nak kumur kan. Tertelan batal puasa sengaja ataupun tak. Hmm,
Lagi. Okey. Terus. Hal ketujuh yang membatalkan puasa adalah berusaha mengeluarkan sperma. Sperma ni air mani lah. Kan bahasa dia. Mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri boleh batal puasa. Tangan isteri boleh batal puasa. Berpelukan tanpa lapik boleh batal puasa. Berkhayal atau melihat yang telah diketahui bahawa keduanya boleh mengeluarkan sperma ataupun air mani. Jadi jika sampai mengeluarkan air mani dengan salah satu cara di atas, maka hukum puasanya batal. Nanti dia ada perincian bawah ni, kita tengok ringkasan permasalahan keluar sperma. Ha, sperma ni terlalu murni dia punya istilah dia tu kan. Ha, ada kalanya membatalkan puasa dan ada kalanya tidak membatalkan puasa. Keluar air mani boleh membatalkan puasa dalam dua keadaan. Okey. Cuba tengok. Ni yang kalau keadaan batal puasa. Sengaja berusaha mengeluarkan air mani, maka secara mutlak membatalkan puasa baik mengeluarkan dengan cara apapun, baik dengan tangan sendiri ataupun tangan isteri, boleh batal puasa. Satu. Keluar air mani sebab bersentuhan dengan isteri tanpa ada penghalang. Ini mungkin jenis suami yang dia ni syahwat tinggi. Sentuh sikit je keluar air mani. Sentuh tanpa lapik. Talam ke apa kan keluar air mani. Ataupun ada juga kes yang dia ni mungkin ada ambil sesuatu kan, ambil dadah dan sebagainya, yang menyebabkan dia kalau bersentuhan dengan perempuan ni, tak kisahlah suami, isteri ke ataupun perempuan lain, dia terus ha, terus terkeluar air mani. Ada juga yang macam tu. Ini boleh batal puasa dia. Boleh batal puasa dia. Okey. Dia keluar sperma, keluar air mani yang tak batal puasa, mana bentuk, mana gambaran dia. Yang pertama, ketika keluar bukan kerana bersentuhan seperti khayal atau memandang. Okay. Kalau sekadar berkhayal tiba-tiba keluar air mani, tak batal puasa. Tapi dia berdosa dari sudut eh, me, meninggikan syahwat. Dari sudut syahwat yang tinggi, dia berdosa dari sudut tu. Dan melihat perkara yang ni lah, aksiat dan sebagainya. Tapi dari sudut batal puasa, dia tak batal. Ketika keluar kerana bersentuhan, namun ada, tengok dia punya ni, namun ada penghalangnya. Penghalang. Ketika keluar, maksudnya keluar air mani tu kena bersentuhan. Tapi tak ada, namun ada penghalang. Maksudnya kita salam suami isteri, kan? Tapi salam tu dah ada, bukan salam lah mungkin kan. Salam tu tak logik. Sentuh. Sentuh tapi ada penghalang, sentuh baju, tu belakang, kan? Tiba-tiba si suami keluar air mani. Adakah batal puasa? Tak batal puasa sebab sentuhan tu berlaku ada lapik. Tapi si suami je yang ha, macam itulah. Mungkin syahwat dia tinggi dan sebagainya. Menyebabkan terkeluar air mani. Walaupun sentuh tanpa lapik, sentuh baju belakang, keluar air mani, tapi tak batal pun puasa. Sebab apa? Ada penghalang, ada lapik. Ini di syarat dia ada lapik ataupun tak ada lapik je. Kalau tak ada lapik sentuh keluar air mani batal puasa. Kalau ada lapik sentuh keluar air mani tak batal puasa. Tapi berdosa dari sudut syahwat tadi. Ha, okay. Hukum berciuman. Ha, hukum berciuman haram jika boleh membangkitkan nafsu berahi. Jika tidak sampai membangkitkan, maka hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Namun berciuman tak membatalkan puasa kecuali ketika keluar sperma kerananya, keluar air mani kerananya. Tercium, keluar air mani boleh batal puasa. Kalau tak keluar, tak ada masalah dengan maksud sah puasa. Tapi dia berdosa dari sudut ni lah. Menyebabkan syahwat tinggi yang boleh mengakibatkan keluar air mani. Sebab apa bercium ni dah tentu kulit ke kulit. Tak kisahlah bagaimana. Tapi kulit ke kulit yang menyebabkan boleh, kalau keluar air mani boleh batal puasa habis. Hal yang membatalkan yang ke-8 yang adalah sengaja muntah. Maka hukum puasanya batal meskipun yang keluar hanya sedikit. Boleh jadi dia masuk jolok tangan dia ke dalam mulut yang menyebabkan dia muntah dengan sengaja. Istiqa'ah. Dalam istilah bahasa Arab dia istiqa'ah. Muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja boleh batal puasa. Yang dimaksud dengan muntah ni adalah makanan yang keluar daripada lewat tenggorokan, kerongkong meskipun berupa air, dan walaupun rasa dan baunya tidak berubah. Walaupun yang keluar tu contoh sosis sebatang keluar kan. Nah, tetap boleh membatalkan puasa. Hukum ketika ada muntah yang keluar daripada dalam
Ketika ada yang keluar, maka hukum mulut menjadi najis sehingga wajib dibasuh. Jadi bila muntah, kan? Tapi kalau muntah disebabkan bukan sengaja, contohnya demam, kan, batuk, kan boleh muntah, kan? Kalau kita muntah tu tak batal puasa. Muntah tak sengaja, saya muntah memang sebab demam, memang sebab batuk. Itu tak batal puasa. Okey. Jadi bila tak batal puasa, kita wajib kumur lah untuk mengelakkan kita tertelan sisa muntah tadi. Kita wajib kumur-kumur-kumur, kita buang, selesai. Tapi kalau tak kumur, kita tertelan sisa-sisa muntah tu boleh batal puasa. Maka hukum mulut menjadi najis hingga wajib dibasuh dan berkumur dengan keras agar seluruh bau bahagian mulut yang luar boleh terbasuh semua. Jika ada air yang masuk ke dalam tanpa sengaja saat berkumur, maka tidak membatalkan puasa kerana menghilangkan najis merupakan hal yang dibintahkan syariat. Ini kes pengecualian lah untuk orang yang muntah bukan dengan sengaja, kan, dia kena berkumur dengan keras supaya hilang sisa-sisa muntah tu dalam mulut dia, bahagian luar mulut tu maksudnya bukan luar ni, tuan-tuan. Bahagian luar ni kalau kategori muntah dalam mulut. Dalam mulut, kawasan mulut tu bahagian luar. Dalam mulut mana? Luar mulut, dalam mulut. Luar mulut, bahagian dalam mulut, gigi ni, kawasan gigi langit dan sebagainya. Bahagian dalam mulut, bahagian tenggorokan ni, bahagian kerongkong, makhraj huruf ha ke bawah ni. Itu maksud dia. Jadi kena bersihkan dengan keras sedikit. Mungkin macam tu lah, kan cara dia. Ah, Kalau tertelan sikit, tidak mengapa, dimaafkan kerana syariat perintahkan supaya kita bersihkan. Bersihkan bahagian mulut dengan keras, cara kumur yang keras. Okey, habis, selesai. Membatalkan puasa dan hal yang wajib dilakukan kerana tidak terbagi menjadi empat. Ini kes, ini keadaan-keadaan yang kita belajar sebelum ni, kan. Adakah seseorang tu fidyah, qada saja tak perlu fidyah, ataupun perlu qada dan fidyah, ataupun fidyah, ataupun qada saja tak perlu fidyah. Inilah tempat dia, inilah perbahasan dia. Membatalkan puasa ataupun terbatal puasa dan hal yang wajib dilakukan kerana batal puasa terbahagi kepada empat. Cuba tengok, perhatikan kalau berlaku nanti apa yang kena buat. Yang pertama, ada dua keadaan batal puasa, wajib qada dan fidyah. Siapa golongan ni? Yang pertama, batal puasa kerana khawatir orang lain seperti wanita hamil. Ini perempuan yang mengandung, ketika batal puasa, dia takut apa berlaku ke anak dia. Dia takut apa-apa berlaku dekat anak dia sahaja. Bukan dia, kan? Takut berlaku, khawatir pada janin. Okey. Ataupun wanita menyusu yang takut sesuatu berlaku pada bayi dia. Kalau dia tak makan sesuatu, boleh menyebabkan tak ada susu lah. Ataupun dia pun tak kuat, kan? Jadi khawatir bayi dia tak dapat susu. Jadi orang macam ni, dia wajib qada dan perlu bayar fidyah. Fidyah macam saya cakap tadi, satu mud. Ni untuk kes yang ni, satu mud untuk sehari yang dia tinggalkan. Mud ni maksudnya cupak. Satu cupak bersamaan dengan RM4, ataupun dalam kiraan beras 650 gram beras. Makanan asasi kita. Begitu. Wajib membayar satu mud dan mengqada bagi wanita hamil dan wanita menyusui jika khawatir pada bayinya. Jika keduanya khawatir pada diri sendiri dan bayinya, maka tak ada kewajipan kecuali hanya tengok apa yang jatuh tu, qada sahaja. Tapi kalau contoh dia takut sesuatu berlaku dekat dia dan bayi dia, itu qada sahaja. Kalau semata-mata bayi, kena qada dan fidyah. Semata-mata bayi, ingat, semata-mata bayi, qada dan fidyah. Kalau dirisau diri dan bayi, qada sahaja. Okey. Membatalkan puasa ataupun batal puasa. Batal puasa berserta mengakhirkan qada. Mengakhirkan qada dan mungkin untuk mengqada hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Orang yang hujung Ramadan, kan? Orang yang hujung Ramadan, dia masih lagi ada qada puasa tapi dia batalkan puasa qada tersebut. Uh, Senang cerita, dia tak sempat lah nak menyelesaikan baki qada dia. Orang macam ni kena qada lagi dan kena bayar fidyah untuk apa yang dia tak sempat untuk qada tersebut. Okey. Ini kalau nak rujuk secara spesifik,
Saya akan bagi link lah. Kalau contoh tuan-puan ada ada keinginan ataupun ada kata apa ada nak bayar fidyah lah senang cerita. Saya akan bagi link satu link daripada Yayasan Sofa yang dia sebenarnya bagus dia tu di link tersebut nanti kita boleh tahu contohnya berapa ringgit yang perlu dibayar dah kira siap dah. Contoh kalau kita masuk 2023 berapa hari kita berapa hari kita tinggal dia siap kira dah. Kalau 2022 berapa hari kita tinggal fidyah contohnya kan. Fidyah yang kita kena bayar dia dah siap kira. Itu saya boleh share lah kat situ. Sebab kiraan kat situ lagi senang. Sebab apa nanti dia complicated bila ada gandaan tahun. Ada gandaan tahun, dia nak kena darab-darab payah pula kan. Jadi buat je dalam tu settle. Selesai. Kalau ada lagi contohnya fidyah ataupun ada lagi puasa Ramadan yang tak sempat diqada pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu difidyahkan. Nanti saya akan share link lah juga. Okay. Fidyah ada satu mood untuk setiap harinya diambil daripada bahan makanan pokok daerah setempat. Makanan asasi. Hitungan fidyah bertambah banyak disesuaikan jumlah tahun yang dilewati lah. Ni kalau 30 hari dia tinggal tahun lepas tak sempat nak qada semuanya. 30 hari kena darab 4 lah. RM4. Ya, RM120 kena bayar. Kan? Untuk diberi kepada fakir miskin. Okay. Yang kedua, membatalkan puasa. Okey, ni habis. Untuk yang pertama ni habis. Okey, yang kedua, batal puasa wajib qada tak perlu fidyah. Tak perlu fidyah. Tadi qada dan fidyah ni tak perlu fidyah. Siapa? Orang yang batal puasa sebab pengsan. Okey. Lupa dia tak niat waktu malam. Ini kes orang yang memang niat sebulan tak buat. Kemudian ada satu hari pada malam tu dia lupa niat. Jadi dia kena qada tak perlu fidyah. Tapi saya ada ajar kan satu faedah itu kan. Saya ada ajar satu faedah itu boleh kita taklid madhab Hanafi kalau kita tertinggal niat waktu malam. Boleh. Boleh kita tapi jangan jadikan kebiasaan lah. Janji dengan saya lah jangan jadikan kebiasaan. Ni saya ajar sebab kita semua saya anggap sebagai penuntut ilmu yang nak belajar. Jadi ada jalan keluar kan. Tak adalah kita dah frust down hari tu kan. Dah kata apa dan sebagainya. Jadi jalan keluarnya adalah boleh kita taklid madhab Hanafi dengan maksud kita boleh niat sebelum gelincir matahari waktu Zuhur. Tapi jangan sampai pukul 12 je tu jangan. Kalau boleh waktu orang kata waktu duha tu eloknya. Sepanjang waktu duha tu eloknya kita berniat kalau terlepas niat lah waktu malam. Okey. Habis. Dan orang yang membatalkan puasa dengan selain jima tanpa ada uzur ni sahaja dengan sengaja. Jadi wajib qada tak perlu fidyah. Yang nombor tiga. Malam ni mungkin kita lebihkan sikit tuan-puan. Rasa macam perlu dilebihkan mungkin ada soal jawab ataupun saya di hujung nanti juga insya-Allah saya akan bacakan satu khutbah. Khutbah yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW di hari-hari terakhir Syaban. Kita nanti sama-sama hayatilah apa yang dipesan oleh Nabi SAW di penghujung Syaban. Kan? Jadi kita tengok nanti. Kita bacakan sama-sama insya-Allah. Tengok lagi. Membatalkan puasa yang mewajibkan fidyah. Lagi nombor tiga. Batal puasa wajib bayar fidyah sahaja. Wajib fidyah saja tanpa perlu qada. Ni tak perlu qada. Siapa golongan ini? Golongan ini adalah seperti orang yang sudah sangat tua, orang yang bersangatan tua kan. Nenek kita, moyang kita 80, 90, 100 umur, memang tak larat dah nak puasa. Bila tak larat nak puasa, terpaksa batal puasa, terpaksa makan. Jadi tak perlu qada macam ni, perlu bayar fidyah saja. Ahli waris, keluarga, kena bayarkan fidyah untuk dia, wakil kan. Bayarkan fidyah untuk dia. Dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Satu sakit kanser kan. Ini pun termasuk kan. Kanser memang tak ada harapan sembuh. Ataupun orang jenis asma kuat macam saya cakap tadi. Kan. Fidyah saja bayar. Tak perlu qada. Dia punya ukuran nak kata sakit kuat tu doktor lah yang mengesahkan. Doktor yang mengesahkan ni memang tak ada harapan sembuh. Asma tak ada harapan sembuh. Memang sentiasa perlu bergantung pada apa tu? Yang dekat mulut tu. Contoh kan. Kat hidung tu. Itu. Jadi orang macam tu termasuk dalam ni wajib fidyah sahaja. Yang keempat, batal puasa tidak mewajibkan qada. Batal puasa tak wajib qada, tak wajib fidyah. Siapa?
Orang batal puasa sebab gila. Orang gila dah bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf, tak perlulah qada, tak perlu fidyah. Seperti orang yang batal puasa sebab gila yang bukan dikarenakan kecerobohannya. Kita tengok sikit bahasa Arab kecerobohannya apa maksud dia. Malam pun ada ada sebut pasal kecerobohan ni. Apa maksud kecerobohan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kat ruangan komen boleh. Hmm, kat mic boleh. Masalah. Hari terakhir insya-Allah sebelum hmm, sebelum kita bersedia untuk masuk bulan Ramadan. Tengok perubahan tu. Hmm. Eh, Bukan disengajakan lah. Gila yang bukan disengajakan. Bukan disengajakan. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Safatul Zubat, membolehkanlah membatalkan puasa kerana khawatir mati. Jadi kalau memang diberi kelonggaran kepada orang yang contohnya memang bersangatan haus kan, batallah puasa. Minumlah air. Sebab apa, nak jaga nyawa kan. Kerana sakit ataupun musafir. Sakit, sakit yang kuat lah. Demam yang kuat. Kalau demam biasa boleh tahan, teruskan puasa. Wajib niat waktu malam. Kan, jangan terus esok nak makan lah kan, batal puasa. Jangan, niat dulu waktu malam. Kalau satu sampai tak tahan dah, barulah kita batal puasa, nanti qada saja. Dan berpergian jauh ni musafir. Jadi orang musafir ada diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi nanti bukan qada. Wanita menyusui dan wanita hamil yang khawatir terjadi bahaya pada dirinya dan wajib qada tanpa harus bayar fidyah. Orang yang tak berpuasa sebab tua, maka wajib bayar satu mud untuk setiap harinya tanpa harus mengqada. Ini macam kita dah apa? Kita dah bahas. Lagi 10 minit, boleh juga ni, boleh tanya soalan dan sebagainya. Keadaan yang mewajibkan qada dan menahan sampai maghrib. Ada 6 keadaan yang tak berpuasa yang mewajibkan qada dan wajib menahan diri. Tahan diri ni maksudnya imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum. Keadaan wajib qada dan wajib imsak. Wajib imsak. Siapa? Ah, Daripada puasa, daripada terbit matahari sampailah waktu maghrib, terbenam matahari. Siapa? Orang yang tidak berpuasa tanpa uzur. Contohnya apa? Ah, Contohnya dia buat perkara yang batalkan puasa. Saya bagi contoh, ah, ini pun dia jadi perselisihan juga dalam kalangan ulama kita. Masa musim PKP tu, kan kita pakai apa tu? Apa? Untuk test PKP? Test kita punya ni lah, kita punya COVID dan sebagainya. Dia apa tu? Lupa dah istilah dia. Ah, dia punya tu kan. Ah, Masuk sampai ke lubang hidung ni, muntahal khayshum. Siapa masuk, dia punya alat tu sampai muntahal khayshum, lepas. Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i, boleh batal puasa. Okay. Dengan sebab batal puasa tu, adakah dia kena, ha, dia kena apa? Dia boleh makan lepas tu? Jawapan dia, dia tak boleh makan. Wajib imsak. Wajib tahan diri dia sampai petang. Tak makan, tak minum. Apatah lagi kalau sengaja kan, masukkan sesuatu dalam hidung, masukkan sesuatu dalam telinga, yang boleh membatalkan puasa. Jadi wajib imsak, tahan diri sampai petang maghrib. Yang kedua, orang yang tak ada niat di malam hari meskipun kerana lupa. Ha, Orang tak berniat malam hari walaupun lupa.
masuk waktu subuh. Kalau dia teruskan, dia dianggap tak berpuasa tapi wajib imsak. Maksudnya tak buat perkara yang batal puasa. Makan ke, minum ke, dan sebagainya. Orang yang sahur kerana menunggu masih malam. Namun ternyata salah. Kan bangun-bangun sahur, bangun-bangun sahur. Tengok gelap lagi bilik dia kan. Langsung tutup apa semua. Makan lah. Dia bangun tidur terus confident makan. Kali dia buka langsir, cerah. Matahari dah naik 9 malam. Dia dia makan tu dalam keadaan menyangka masih malam. Tapi ternyata salah. Batal puasa dia. Sebab tu, sebelum buat perkara tu, kena pastikan ini masih malam ke tak. Buka dulu apa-apa, tengok jam, baru makan. Jangan terus. Sebab apa? Kita belum putuskan lagi. Masa dan ketika tu adakah boleh makan untuk sahur ataupun dah terlepas. Jadi kalau kita dengan sakaan saja, boleh menyebabkan ha, terbatal puasa, bahkan wajib imsak. Tak boleh makan dah lepas tu. Ha, lagi. Orang buka puasa kerana menyangka sudah masuk maghrib namun ternyata salah. Ini kes berlaku tahun lepas tak silap saya. Um, Bilal. Bilal dia tersalah masuk waktu maghrib. Maksudnya dia azan tu terlebih awal. Awal 5 minit dan sebagainya. Jadi orang-orang pun ikut. Kan masyarakat dengar azan. Oh dah azan. Makan. Jadi orang macam ni menyangka matahari dah terbenam. Rupanya tak. Salah. Boleh batal puasa. Boleh batal puasa. Uh, Jangan teruskan. Maksudnya jangan teruskan dengan makan. Tunggu dulu 5 minit baru makan. Itu nasib baiklah kalau apa? Kalau dekat masa dia ni, kalau jenis yang memang nak kena kawan dia kan. Waktu Zuhur kawan dia tidur 12, pukul 12 kan. Apa? Qailul lah. Sampailah pukul 1 contohnya, 1 lebih. Sampai waktu Zuhur. Rumah gelap. Rumah gelap. Dia nak kenakan kawan dia. Dia kata jom makan. Dah azan ni. Dia buka. Jadi ni pun kes juga boleh menyebabkan batal puasa dia. Walaupun dia makan ketika tu boleh menyebabkan batal puasa dan dia kena imsak. Walaupun dah makan dia kena imsak, tahan diri dia sampailah waktu maghrib. Orang yang tidak berpuasa pada tanggal 30 Syaban ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa pada tanggal 30, dia ingat hari tu 30 Syaban, rupanya dah masuk Ramadan. Ha, Kalau dia ingat 30 Syaban, maksudnya tak puasa lagi lah. Dia boleh makan minum sampailah pukul 12 tengah hari contohnya, ada orang beritahu, hari ni puasa lah. Ini dah start puasa. Jadi dia kena berhenti daripada makan. Wajib imsak sampailah petang. Yang terakhir, orang yang menelan air tanpa sengaja saat berkumur, istinsyak dan mandi yang tidak sunnah dan wajib. Ni pun wajib qada dan wajib imsak. Keadaan yang tidak membatalkan puasa ketika ada benda masuk. Sikit lagi kita habiskan. Keadaan yang tidak membatalkan puasa ketika ada benda masuk. Ada 7 keadaan yang tidak membatalkan puasa ketika ada benda yang masuk ke dalam tubuh, rongga tubuh yang terbuka. Itu yang pertama, benda masuk itu sebab lupa makan. Kita makan hari pertama Ramadan kan, ada sakit baki sahur, terlupa yang hari tu dah start Ramadan kan. Buka ada lauk lagi, makan. Dah makan-makan, tengah perjalanan makan tu, hari ni puasa, dia luahkan balik. Dia boleh teruskan puasa, tak batal puasa. Sebab apa? Dia buat tu dalam keadaan lupa. Biasalah kan. ha? 360 hari setahun, kalau ikut kalender hijrah kan. Ada sepanjang 300 berapa? 330 hari tak berpuasa. Tiba-tiba kena puasa pada hari pertama. Mestilah ada kemungkinan lupa. Dia akan ada juga kemungkinan lupa tu. Walaupun malam dah niat dan sebagainya, siang tu mesti punya ada kemungkinan lupa dan sebagainya. Lupa tu tak menyebabkan batal puasa. Okey. Yang kedua, benda masuk tubuh kerana tak tahu kalau hal tersebut boleh batalkan puasa. Dan tidak tahunya kerana uzur. Dia tak tahu, jahil. Orang macam ni baru masuk Islam. Kan, mu'alaf baru masuk Islam. Dia ingat puasa orang Islam ni puasa makan je. Minum, okey, boleh. Orang baru masuk Islam. Jadi orang ni orang tak tahulah, mu'alaf satu. Yang kedua, dia duduk jauh daripada ulama. Kan? Dia tak tahu hukum. Contohnya korek hidung sampai khasyum. Muntahal khasyum. Hidung ni lah. Penghujung hidung ni batal puasa. Kalau dia buat juga, tak batal puasa dia.
Sebab apa tak tahu, jauh daripada ulama duduk. Tak ada majlis ilmu. Okey. Benda masuk tubuh kerana paksaan yang telah memenuhi syarat. Dipaksa. Tuan-puan, contohnya ada orang dipaksa makan. Pisau dah dekat leher dah. Kalau kau tak makan, ha, aku bunuh kau. Ni masa bulan Ramadan ni. Kalau tak makan, aku bunuh kau. Jadi orang tu kalau makan juga tak batal puasa dia. Sebab apa? Dia makan dalam keadaan terpaksa. Keyword dia terpaksa. Okey, terpaksa. Tapi ada lagi perincian tu. Kalau dia terpaksa tapi ada rasa talazuz, sedap juga nasi Arab ni. Yang disuruh makan nasi Arab pula. Nasi Arab lamb shank contohnya. Kan? Betis kambing. Nah, yang disuruh makan itu, jadi ada rasa talazuz, berlazat-lazat, rasa sedap lah. Kenapa tak datang semalam? Kenapa tak datang daripada awal? Contohnya kan. Jadi, kalau ada rasanya tu, batal puasa. Tapi kalau tak ada, memang semata-mata makan tu, ya Allah, aku tak nak makan ni sebenarnya. Tapi nak jaga nyawa punya pasal, aku makan. Itu tidak membatalkan puasa. Benda yang masuk tubuh kerana menelan ludah murni dan suci yang membawa sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Ni kalau tak sengaja lah. Dah gosok-gosok apa semua kan. Benda tak boleh confirm 100%. Apa? Sisa-sisa ada makanan. Tapi dah kalau termasuk tak sengaja, tak batal puasa. Tak sengaja. Ni kes tak sengaja. Tapi kalau sengaja dah, ada lah. Telan lah. Itu baru batal puasa. Debu di jalanan. Bawa motor kan. Relax, santai kan. Bawa motor, menguap. Kan. Menguap. Sebab ngantuk lah. Bila menguap, pasir masuk. Tertelan, batal puasa tak? Jawapannya, tak membatalkan puasa. Debu terigu ni apa benda? Sekejap, saya tengok. Sikit lagi tuan-tuan 5, 6, sikit lagi. Ni apa juga ni? Debu terigu ni. Dalam error juga. Demi tulisan. Hal ni. Ya. Bartorik. Ya kena gharbalah dakik. Ni debu tepung. Debu tepung yang masa zaman dulu nak asingkan tepung dengan dia punya benda kasar tu kan. Nak jadikan halus. Dia masa ayat-ayat debu tu, debu tepung tu masuk dalam mulut. Dia masuk dalam mulut. Adakah batal puasa? Jawapannya tak batal tu. Tak batal puasa debu tepung tu. Ha. Dan juga lalat kan. Macam tadilah kes tadi tengah bawa motor relax, santai, tiba lalat masuk. Dalam mulut batal puasa tak? Jawapannya tak batal puasa. Tak batal puasa. Okey, sikit lagi tuan-puan. Kita ambil masa sikit. Malam ni 10 minit ke 15 minit insya-Allah. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam bulan puasa. Okey, ini apa isu-isu yang berlaku sekitar bulan puasa ni. Ketika anak kecil telah balik, musafir. Jika anak kecil telah balik masa bulan puasa. Ketika musafir telah mukim. Anak kecil balik, kan? Musafir jadi mukim sampai tempat destinasi, atau orang sakit sembuh, orang sakit jadi sembuh dalam keadaan berpuasa, maka haram bagi mereka membatalkan puasa dan wajib menyempurnakan puasa. Maksudnya tengah musafir, mereka masih berpuasa sampai ke mukim, haram batalkan puasa dan wajib sempurnakan terus berpuasa tersebut. Orang sakit, dia sakit, dia sakit dan kena berpuasa, kemudian dia sembuh. Tak boleh dia batalkan puasa, kena teruskan puasa, wajib sempurnakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika wanita haid dan nifas telah suci, orang gila telah sembuh, ataupun orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, maka sunnah bagi mereka untuk menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Orang haid untuk wanita, kan, dia ketika contohnya siang Ramadan, dia dah suci daripada haid waktu Zuhur contohnya. Suci daripada haid. Adakah dia perlu berpuasa ataupun bagaimana? Jawapannya, dia perlu imsak. Dia perlu tahan diri daripada makan dan minum. Sebab apa? Dia berhenti haid tu kerana haid waktu Zuhur contohnya. Niat pun tak, kan, niat wajib, niat puasa pun tak waktu malam hari. Jadinya dia kena
Imsak. Sunat untuk dia imsak. Kat sini dia kata sunat. Imsak. Okay. Tidak wajib mengkodok bagi orang gila yang sudah sembuh dan orang kafir yang masuk Islam. Tak wajib kodok. Yang sebelum-sebelum contohnya dia masuk Islam hari ke-10 Ramadan kan. Waktu 1 sampai 9 tak perlulah dia kodok. Ataupun 10 tu tak perlu dia kodok. Sebab apa? Masa tu dia bukan Islam. Wajib bagi orang murtad untuk kodok puasa yang ditinggalkan saat murtad meskipun saat itu ia gila. Ini agak syadid lah, agak keras sikit untuk orang yang murtad, orang yang meninggalkan Islam, lepas tu masuk balik. Waktu dia meninggalkan Islam dia contoh 110 dia murtad. Waktu ke-11 dia masuk balik. 110 tu dia kena qada. Dia kena qada semua, ha? Qada semua puasa yang dia tinggalkan. Kesalahan fatal yang kesalahan yang jelas, nyata, banyak yang dilakukan oleh orang yang adalah begas minum. Ini masalah berlaku juga. Masa saya universiti pun ada orang lakukan ini juga. Apa dia? Kesalahan yang nyata yang biasa berlaku oleh orang-orang yang bergegas minum saat dengar azan subuh. Waktu azan subuh, katanya, kata orang ni bukan kata siapa-siapa lah, kata ulama ke kata Nabi tak. Kata orang kalau waktu azan subuh tu masih lagi boleh minum. Ah, masih lagi boleh minum air waktu azan subuh. Kalau habis je azan subuh, dah tak boleh dah. Itu kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah. Jadi kefahaman salah ni tak boleh ikut lah, tak boleh kita teruskan. Kita dah tahu ilmu ni, jangan kita makan. Kerana mereka berkeyakinan bahawa diperbolehkan minum selama muazzin masih azan. Padahal itu tidak diperbolehkan. Bagi yang melakukannya, maka puasanya batal, wajib qada. Jika puasa yang dilakukan adalah puasa fardu, kerana seorang muazzin tidak melaksanakan azan kecuali setelah terbit fajar. Sehingga minum saat azan itu sama ada dengan minum saat terbitnya fajar. Hal ini mereka lakukan tidak lain kerana bodoh, jahil lah. Dan tak ada satu ulama yang membolehkan hal ini. Ini isu yang berlaku lah. Ceritakan dalam kitab ni. Kemudian ketika seorang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan qada puasa Ramadan atau kafarah pada ia mampu melaksanakan saat masih hidup, maka wajib bagi wali ataupun waris lah, kerabat, boleh untuk melaksanakan puasa atas nama mayit. Boleh. Ada satu kaul pendapat kata boleh kita qada puasa bagi pihak dia. Boleh. Tengoklah berapa hari. Atau mengeluarkan makanan 1 mud pada setiap yang dia tinggalkan pada hari. Contoh 30 hari dia tinggal, 30 hari lah dia bayar. Itu dia. Atau, ni cerita atau. Sama ada qada kan, ataupun kita pakai pendapat atau apa dia? Bayar fidyah bagi pihak dia. Okay. Nak senang ataupun nak mudah, kita ambil satu lagi pandangan ni lah, pandangan bayar fidyah untuk bagi pihak contoh siapa-siapa lah ahli keluarga yang meninggalkan puasa Ramadan, kemudian meninggal dunia, kita bayarkan fidyah untuk dia 1 mud, RM4 untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Okey, habis diperbolehkan membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa uzur. Dan boleh batalkan puasa sunat kita Isnin Khamis tiba-tiba boleh, tak ada masalah. Dan tak diperbolehkan batal puasa wajib ketika tidak ada uzur, baik puasa Ramadan, qada Ramadan, nazar atau puasa-puasa wajib. Tapi kalau puasa fardu yang wajib, puasa Ramadan wajiblah, puasa nazar wajib, puasa qada wajib, tak boleh batal saja-saja, tak boleh. Haram menyambung puasa wisal, tak boleh puasa wisal, puasa berterusan tanpa berbuka, tak boleh. Diharamkan. Tanpa di sela-sela hal yang batal pun tak boleh. Wajib disediakan qada puasa fardu jika membatalkannya tidak melaksanakan tanpa ada uzur. Kalau jenis yang dia tu batal puasa disebabkan perkara yang tak ada uzur, sengaja. Lepas saja contohnya hari kedua daripada Syawal tu, mungkin dia selesaikan dulu puasa sunat Syawal ataupun dia terus qada Syawal. Kena segerakan. Sebab apa? Dia tak ada sebab batal puasa. Dia kena terus qada pada ketika itu 2 Syawal starting untuk dia terus mulakan dengan qada. Boleh. Nanti insya-Allah dapat sekali pahala sunat Syawal. Pahala puasa sunat Syawal dia dapat sekali. Niat qada satu je. Saja aku puasa qada Ramadan, kan? Itu je. Tak perlu dia gabungkan dengan puasa sunat Syawal, tak perlu. Sebab apa? Ada perkataan ulama lagi, kalau digabungkan dua boleh batal puasa tersebut. Sebab apa? Menggabungkan dua ibadah yang berbeza. Kan? Kalau kes ni, kita sebut je niat puasa qada, insya-Allah dia akan masuk sekali. Dia akan masuk sekali pahala puasa Syawal dalam tu. Sebab apa? Kita berada dalam bulan Syawal pada ketika itu.
dan tidak wajib segera, boleh ditunda mengqada jika ditinggalkan kerana ada uzur seperti bepergian, sakit atau berlupa niat. Kalau jenis yang ada uzur, contohnya musafir ataupun sakit kan, ataupun lupa niat, itu tak apa kalau kita tangguhkan. Tangguh tu sebelum Ramadan berikutnya lah, jangan sampai Ramadan berikutnya. Ketika melihat orang yang berpuasa sedang makan di siang hari, maka jika zahir keadaan orang tersebut ada orang yang bertakwa kepada Allah, maka sunnah untuk mengingatkannya. Jika sosok zahir orang tersebut ceroboh ni, maksudnya orang yang tak begitu menjaga usaha agama, maka wajib diingatkan. Jadi kita nampak orang yang sedang makan di siang hari, zahir macam orang bertakwa, maka sunat kita ingatkannya. Boleh jadi dia tu musafir, tapi kita ingatkanlah ini bulan puasa, jangan makan di tempat khalayak dan sebagainya. Kalau sosok zahir itu orang yang memang jenis yang ialah kebanyakan, orang kebanyakan, maka wajib kita ingatkan tentang kewajipan berpuasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ambil masa sementara, boleh tulis soalan dan sebagainya. Saya nak bacakan satulah last khutbah terakhir baginda Rasulullah SAW di saat penghujung Sya'ban. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dia punya bahasa Melayu saja. Hadis daripada Salman Al-Farisi berkata, pada akhir bulan Sya'ban Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya kepada kami. Baginda SAW berkhutbah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah dinaungi oleh bulan yang mulia dan berkat. Bulan yang terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1,000 malam. Bulan yang Allah jadikan padanya puasa adalah wajib dan bangun pada malamnya adalah sunat. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah pada bulan tersebut dengan satu kebaikan, seolah-olah dia melaksanakan kefarduan pada bulan yang lain. Buat satu sunat, dapat pahala fardu. Satu fardu. Sesiapa yang melaksanakan satu kefarduan pada bulan Ramadan, seolah-olah dia menunaikan 70 kefarduan pada bulan-bulan yang lain. Ia adalah bulan kesabaran, dan sabar balasannya ialah syurga. Ia juga adalah bulan kelapangan dan bulan ditambah rezeki orang mukmin. Sesiapa yang menjamu orang yang berbuka pada bulan tersebut, maka baginya keampunan bagi dosa-dosanya, pembebasan dari neraka, dan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangkan sedikit pun. Ini macam saya sebut sebelum ni, banyak fadilat, kelebihan orang yang menjamu orang, menaji orang berbuka puasa. Terlalu banyak. Jadi ambil kesempatan, peluang, kita grab chance ataupun peluang ini untuk kita menambah pahala pada bulan puasa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami ada sesuatu untuk dihidangkan kepada orang yang berbuka. Rasulullah SAW bersabda, Allah berikan pahala ini kepada sesiapa yang memberikan orang yang berbuka puasa dengan sebiji tamar atau minuman atau seteguk susu. Ia juga adalah bulan yang awalnya adalah rahmah, 10 terawal rahmah, 10 pertengahan keampunan, dan akhirnya adalah kemerdekaan dari api neraka. Sesiapa yang meringankan beban kerja pekerja yang dimiliki, majikan-majikan semua, siapa yang meringankan beban pekerja masa bulan Ramadan, ya, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Itu pesanan untuk majikan. Dan membebaskannya dari neraka. Perbanyakkanlah pada bulan ini dengan 4 perkara. Dua perkara menyebabkan kamu redha Tuhan kamu, meredai Tuhan kamu, dan dua perkara lagi yang kamu perlukannya. Dua perkara yang menyebabkan kamu meredai Tuhan kamu ialah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu memohon keampunan kepadanya. Dua perkara lagi yang kamu berhajat kepadanya ialah kamu mohon kepada Allah syurga. Sebab tu kita dalam bulan Ramadan kita selalu dengar imam akan baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab apa? Ada saranan daripada Nabi supaya kita ni memohon kepada Allah syurga dan berlindung dengannya dari neraka. Sesiapa yang beri minum orang yang berpuasa, nescaya Allah memberikannya minum dari telaga saya, kata Nabi, dengan minuman yang tak akan mendatangkan rasa dahaga selepas itu sehinggalah dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kalau ada saya akan jawab. Kalau tak ada, saya tutup dengan doa lah, insyaAllah. Kalau tak ada, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان من نوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لمشايخنا ولمربنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أنزل البركة والرحمة والمغفرة على صاحب الكتاب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحرمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد يا نبي رحمة إنا توجهنا بك إلى ربنا لغفر ذنوبنا وستر عيوبنا وقضاء هوائجنا وديوننا ونصر على أعدائنا وشفاء أمراضنا اللهم شفع نبينا فينا اللهم شفع نبينا فينا اللهم شفع نبينا فينا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم الحمد لله. Sekian saja pengajian ataupun fik puasa berseri kita pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, menerima segala persediaan kita untuk masuk ke gerbang Ramadan. Sebagaimana yang telah saya sebut semalam, persediaan yang paling utama untuk kita masuk ke gerbang Ramadan adalah persediaan bertaubat. Jadi mulai daripada sekarang sebelum masuk bulan Ramadan kita siap sedia dengan solat taubatnya dan penyesalan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dan kita tinggalkan dosa dan maksiat yang selama ini dilakukan, insya-Allah itu yang paling utama. Yang kemudiannya kita lengkapkan diri kita dengan ilmu berkaitan dengan hukum makan puasa. Yang ketiga, kita mulalah membaca buku-buku berkaitan dengan fadilat puasa Ramadan. Jadi saya juga akan sharekanlah buku-buku yang elok dibaca, dapatkan kita belik-belik untuk kita baca tentang fadilat hadis-hadis berkaitan dengan Ramadan supaya kita boleh jadikan itu sebagai kata apa, panduan lah dan kita punya pegangan sepanjang bulan Ramadan dengan membaca hadis berkaitan dengan fadilat Ramadan, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini dan sebagainya, saya mohon maaf. Itu saja daripada saya. Wala afu minkum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.